fokus kepada Dekanomat ataupun kita panggil sebagai Kmat. Jadi dalam topik ini, sebelum ni kita telah menggunakan beberapa kaedah untuk meringkaskan expression Boolean algebra. Jadi kita gunakan laws dan rules untuk meringkaskan expression tersebut. Jadi ada satu lagi kaedah yang dipanggil Kmat, satu kaedah yang sistematik, di mana kita akan boleh menghasilkan sum of product yang paling ringkas ataupun product of sum yang paling ringkas. Jadi bila berkata tentang sum of product, kita ulang kaji sedikit. Kita akan merujuk kepada product. Katakan kita ada dua input, A dan B. Jadi product adalah A kali B. Jadi bila kita katakan sum of product, kita akan ada hasil tambah kepada produk tersebut. Jadi kita ada input A dan B, AB tambah A bar B bar. Ini satu contoh. Jadi daripada sini kita akan dapatkan sum of product yang paling ringkas menggunakan Kmat. Okey, seterusnya mari kita mengenali sedikit beberapa jenis Kmat yang ada. Yang pertama adalah Kmat yang mengandungi 3 pemboleh ubah ataupun 3 different variables. So Kmat yang mengandungi 3 variable akan mempunyai 8 sel. Okey, ini adalah map dia. So 8 sel ni kita ada A, B, C sebagai input. Okey, pada setiap kolom kita akan letakkan nilai kepada input tersebut 00, 01, 11 dan 10. Jadi ini merujuk kepada nilai input tersebut. Okay. B 0 1 1 0, A 0 0 1 1, dan untuk nilai C 0 1. Jadi pada setiap sel kita akan letakkan kombinasi input tersebut lah. Okay, jadi kalau 0 0 0 maksudnya dia adalah input A bar, B bar, C bar. 0 1 0 A bar, B, C bar. Okay, sebab 0 kepada bar komplement, dan seterusnya lah. Okay. 1 1 1 kita akan dapat A, B, C. So ini adalah 3 variable Kmat. Kedua, kita ada juga 4 variable Kmat. Okay, jadi kita ada A, B, C, D. Okay, dan pada 4 variable Kmat kita akan ada 4 kali 4 16 sel. Okay, jadi sama juga seperti tadi, kita boleh isi nilai kepada input A, B, C, D tadi bergantung kepada jadual yang telah kita buat. 0 0 0 0 bermaksud A bar, B bar, C bar dan D bar. Okay, produk adalah produk A, B, C, D dan seterusnya. Okay, 1 1 1 1 adalah A, B, C, D dan seterusnya. Jadi makluman di sini yang paling penting adalah kedudukan. Okay, kedudukan 1 1 dan 1 0 ini boleh berubah. Dia boleh jadi di sebelah kiri, dia boleh jadi di sini adalah 1 0 dan di sini 1 1, ataupun sebaliknya. Okay, seperti yang dalam sekarang ni 1 1 1 0. Itu kita akan lihat lebih lanjut bergantung kepada kedudukan kotak ataupun kedudukan grup yang kita akan buat sebentar lagi. Okey. Jadi untuk menggunakan Kmat, kita perlu memetakan nilai-nilai input ke dalam Kmat tersebut. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita akan letakkan nilai 1 pada setiap produk yang kita dapat daripada expression. Okey. Nilai 1 itu akan diletakkan pada input yang mana menghasilkan nilai 1 dalam expression yang kita ada. Sebagai contoh, kita tengok product terms, 1 goes in the 101 cell on a 3 variable map. So let's say we have A, B bar, C. So ini adalah 1 0 1 1 0 1. So kita akan letak nilai 1 di dalam sel ini. Okay, dalam sel ini saja. So kalau kita ada contoh lagi, kita ada A, B bar, C. Okay, tambah A bar, B bar, C. Okay, so ini adalah 0 0 1.
So apa yang kita perlu buat adalah 001. Di sini kita akan tulis ataupun kita akan letakkan nilai 1 di sini. Ini contoh. Kita akan tengok contoh yang lebih lanjut selepas ini. Okey, tak apa. Okey, jadi seterusnya kita tengok satu contoh lengkap bagaimana kita memetakan nilai daripada expression sum of product SOP kepada K-map. Jadi kita lihat di sini kita ada satu expression A, B, C mengandungi 3 variable. Okay, A, B, C saja. Jadi kita akan buat K-map yang mengandungi 3 variable dan mengandungi 8 sel. Jadi mula-mula kita boleh nilaikan, kita boleh berikan nilai ataupun kita boleh baca secara langsung 000 tambah 001 tambah 110 tambah 100. Jadi daripada expression ni kita jelas ini semua adalah produk, okay, hasil darab, dan kemudian kita ada sum, tambah. So ini adalah SOP, sum of product. Seterusnya kita lukiskan K-map, okay, seperti ini, dan kita tuliskan 00, 01, 1110, dan kemudian kita masukkan nilai 1 pada setiap produk yang kita ada daripada expression. So sekarang kita ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 produk, maka sepatutnya di sini ada 4 nilai 1, 4 angka 1 pada 4 sel yang berbeza. So sel yang pertama 000, okey, 1. Sel yang kedua 001, sel yang ketiga 110, dan sel yang keempat 100. So kita boleh semak kita ada 1, 2, 3, 4 produk, dan kita ada 1, 2, 3, 4 satu dalam sel K-map. Jadi seterusnya kita boleh buat latihan, okay, menggunakan expression yang ada di sini. Okay, boleh buat latihan ni sendiri. A bar, B bar, C, A bar, B, C bar tambah A, B, C bar tambah A, B, C. So sini ada 1, 2, 3, 4. So kita boleh dalam K-map kita sepatutnya akan ada 4 nombor 1, ada 4 kali nombor 1, dan seterusnya. Okay, ini adalah contoh bagi 4 variable, 4 variable. Okay, seterusnya bila kita dah selesai meletakkan nilai 1 dalam K-map, okay, langkah yang seterusnya yang perlu kita buat adalah kita meletakkan dalam kumpulan atau kita melakukan grouping. So ada beberapa syarat yang perlu kita penuhi untuk grouping nombor 1 tersebut. Yang pertama, nombor group tersebut mestilah mengandungi sekurang-kurangnya 1 angka 1 ataupun 2, 4, 8 dan 16. Okey. Dan kedua, maksudnya grup tu tak boleh ada 3 nombor, ada 3 kali nombor 1 tak boleh, ada 5 pun tak boleh. So dia sama ada 1, 2, 4, 8, 16. Yang seterusnya, nombor-nombor 1 tersebut mestilah bersebelahan antara sesama lain. Okey, bersebelahan. Maksudnya berjiran, sama ada di sebelah kiri kanan ataupun di atas dan bawah. Kemudian kita perlu sentiasa memastikan largest possible number. Okay. Kita kena buat grup yang sebesar yang mungkin. Kalau kita boleh buat grup yang mengandungi 8, kita kena buat grup yang mengandungi 8. Okay. Dan kemudian setiap nombor 1 mestilah berada dalam sekurang-kurangnya satu kumpulan, satu grup. Boleh lebih, tapi mesti sekurang-kurangnya satu grup. Okey, mari kita tengok contoh. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4. Yang ini adalah 3 variable. Okey, jadi grup apa yang kita nak buat? Yang pertama, ini grup yang pertama. Okey, grup yang pertama mengandungi 2 nombor 1. Grup yang kedua, 2 nombor 1 juga bersebelahan, kiri kanan, yang tadi atas bawah. Okey, boleh tak soalan dia? Okey, tak, kita habiskan dulu. Dan grup yang ketiga. So kita ada 3 grup. Jadi persoalan dia, boleh tak kita buat grup sebegini? Jawapannya tak boleh. Tak boleh sebab grup ni mengandungi 3 angka. 1, 2, 3. Jadi dia tidak memenuhi syarat yang pertama tadi, iaitu mestilah mengandungi 1, 2, 4, 8 dan 16. Okey, 3 ni tak possible lah, tak boleh. Okey. Saya padam. Boleh tak grup yang kita buat berbentuk sebegini? Dia mengandungi 4. Nombor 1 memenuhi syarat pertama. Tapi dia tidak memenuhi syarat yang kedua, iaitu setiap nombor itu perlulah bersebelahan.
dan nombor 1 ini tidak bersebelahan dengan mana-mana ahli kumpulan dia yang lain. Okay, satu yang lain. Jadi ini pun tak boleh. Jadi apa yang boleh buat adalah kita melakukan grup seperti yang dalam contoh tadi, iaitu 1, 2 dan 3. Okey. Kita tengok K-map yang kedua. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Jadi berapa banyak grup yang kita boleh buat? Mari kita lihat. Grup yang pertama 1. Okey. Jadi kita akan anggap 000 di sini sebenarnya adalah bersebelahan dengan 100 di bawah. Okey, dia bersebelahan. Jadi dia boleh diletakkan sebagai satu grup. Begitu juga dengan 101 dan juga 001, sebenarnya dia adalah bersebelahan. Jadi dia adalah satu grup. Grup yang kedua yang ini, okay, 000 dan 010. Okay, dia bersebelahan atas bawah. Dan grup yang ketiga, kita boleh pilih sama ada satu ataupun kita boleh buat kita perlu masukkan sekali 101 sebab kita nak ambil yang paling besar. Jadi 111 dan 101 adalah dalam satu kumpulan. Jadi sekarang kita ada 3 grup. Kita ada 3 grup. Bagaimana pula dengan 4 variable? Okay, kita lihat K-map yang pertama. Grup yang pertama kita ada kotak yang pertama ini 000 hingga 0101. Okey, boleh teka grup yang kedua, dia akan jadi yang ini Okey, kita ada 4 nombor 1. Okey, 4 nombor 1. Dan kemudian kita ada grup yang ketiga yang terasing di bawah 1001 dan 1011. Okey, K-map yang seterusnya. Kita boleh buat grup yang paling besar, iaitu yang daripada 00 di sini dan juga 10 di sini. Okay, dia bersebelahan kiri kanan. Kemudian grup yang kedua dan grup yang ketiga. So grup-grup ini memenuhi syarat yang saya tunjuk tadi, iaitu mestilah ahli kumpulan ataupun nombor 1 yang terkandung dalam grup itu dalam sama ada 1, 2, 4, 8, 16. Okey, kita ada 4, 2, kita ada 8, 4 dan 2. Kemudian dia mestilah bersebelahan. Okey, semuanya bersebelahan. Dan kemudian dia mestilah grup yang mengandungi nombor 1 yang terbesar, sebesar mungkin. Okey, di samping dia memenuhi syarat yang pertama dan kedua tadi. Jadi contohnya yang grup yang ketiga tadi, 1, dia boleh bercantum dengan sebelah, jadi kita cantumkan dia sebagai satu grup. Okay. Kalau kita buat dia sebagai satu sahaja, contohnya sini saja satu grup, dia tak memenuhi syarat yang ketiga tadi. Okay. Begitu juga yang ni, kita nak buat satu grup. Jadi dia tak memenuhi syarat yang ketiga tadi. Kita perlu jadikan dia sebagai satu grup yang mengandungi 2 angka 1. Okey, selesai melakukan grouping, proses seterusnya yang perlu kita buat adalah kita akan melihat sama ada nilai input tadi komplement ataupun uncomplement. Okey, jadi variable yang mengandungi komplement dan uncomplement. Komplement ni maksudnya kosong, uncomplement 1. Okey, bar dan yang biasa yang tidak ada bar. Kalau dia mengandungi kedua-duanya, maka kita boleh hapuskan variable tersebut di dalam expression teringkas yang kita buat. Okey, tengok contoh. Ini adalah ringkasan. Kalau variable 3 variable map, dia mengandungi satu sahaja cell group, maka kita akan dapat 3 variable dalam product term. Kalau dia ada 2 angka 1, kita akan dapat 2 variable. Kalau kita ada 4 cell group, nombor 1 tu ada 4 dalam group tu, kita ada variable saja dalam product term. Kalau dia ada 8, kita akan dapat value dia 1. Untuk group tersebut, untuk produk group tersebut. Untuk 4 variable map, seperti yang ditunjuk di bawah, kalau satu sahaja, kita akan dapat 4 variable.
Kalau 2, kita dapat 3 variable. Kalau 4, kita dapat 2 variable. Kalau 8 sel, kita akan dapat 1 variable. Kalau 16 sel, kita akan dapat 1 variable. Okey, kita tengok contoh. Okey, seterusnya bila kita dah kenal pasti complement dan uncomplement, kita akan tambahkan sahaja produk daripada grup yang telah kita buat. Okey, kita tengok contoh di sini. Kita ada kita ada 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita ada 11 kita ada 11. Jadi kalau kita tulis balik expression yang asal, okey, SOP yang asal dia adalah 0011. Kita akan dapat sangat panjanglah. 0011 A bar B bar C D tambah A bar B bar C D bar tambah ini yang pertama pertama dan yang kedua, dan seterusnya. Ini sangat panjang, ada 11. Jadi bila kita gunakan kaedah K-map, kita mapkan nilai 1 tadi pada sel-sel dalam K-map ni, sebanyak 11. Kemudian kita grupkan, kita dapat grup yang paling besar ada 8. Kalau menurut rules tadi, bila kita ada 8 dalam 4 variable, kalau kita ada 8 sel, kita akan dapat 1 variable. Apa yang dimaksudkan 1 variable tu? Kita tengok di sini, input C dan D, input C dan D mengandungi kedua complement dan uncomplement, iaitu dia mengandungi nilai kosong dan juga dia mengandungi nilai 1. Kosong, kosong, 1, 1 untuk C, untuk variable C. Dan kemudian untuk variable D, dia mengandungi kedua complement dan uncomplement, kosong, kosong dan juga 1, 1 dalam grup ni, di dalam grup ni. Jadi kita boleh hapuskan input C dan D. Kita boleh hapuskan input C dan D untuk grup ni. Kemudian kita tengok di sebelah bawah pula, sebelah kiri, kita ada input A mengandungi kosong dan 1. Jadi kita boleh hapuskan input A. Input B pula hanya mengandungi 1, 1, 1. Jadi kita akan kekalkan input B dengan nilai 1. Jadi apa yang kita akan dapat untuk grup ini, dia akan menghasilkan produk B sahaja. Produk B sahaja sebab dia ada 1, 1. Dia tak ada 1, kosong. A, C dan D kita boleh hapuskan. Kita teruskan dengan grup yang lain. Grup yang kedua, dia mengandungi 4. Kita tak boleh tarik sampai bawah, 6 tak termasuk. Kita ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi dalam grup ni, kita padam. Dalam grup ni kita ada, kita tengok dalam grup ni kita ada 1, 1 untuk C. Jadi input C akan dikekalkan. Kita tengok pada input D, dia ada 1 dan kosong. Jadi input D akan dihapuskan. Kemudian di sebelah kiri kita ada A, kosong, kosong. Jadi A akan dikekalkan dengan nilai kosong. Maksudnya dia adalah A bar. Tapi untuk input B kita ada kosong dan 1. Maka B pun kita boleh hapuskan. Jadi B dan D akan dihapuskan. A bernilai kosong dan C bernilai 1. Jadi grup yang kedua ini kita boleh wakili sebagai A bar sebab dia nilai dia kosong dan C sebab nilai dia 1. Untuk grup tersebut. Kita teruskan dengan grup yang ketiga. Grup yang ketiga dia mengandungi 2 sahaja, nombor 1. Jadi kalau dia mengandungi 2 nombor 1, dia akan ada 3 variable. Dia akan ada 3 variable. Jadi apa variable yang akan hapus di sini? Kita boleh nampak kalau di sini dia berurutan atas dan bawah, maka kita tengok di sebelah kiri sahaja. Bila kita tengok di sebelah kiri, kita akan dapati nilai A adalah sama, 1, 1. Tapi nilai B, complement dan uncomplement kedua-duanya berada di situ. Jadi kita boleh hapuskan variable B.
dan kita akan tinggalkan variable A dan CD. So A nilai dia 1 bermaksud dia akan jadi A, C nilai dia kosong jadi C bar, dan D nilai dia 1 jadi D. Okay, A, C bar dan D. Jadi sekarang kita ada 3 grup. Setiap grup menghasilkan produk mengikut kepada jumlah nombor 1 yang ada dalam sel ataupun jumlah sel yang terkandung dalam grup tersebut. Seterusnya kita hanya perlu tambahkan saja. Di situlah kita dapat sum of product. Kita dah dapat produk, kemudian kita sumkan, kita tambahkan saja. B tambah A bar C tambah A C bar D. So ini adalah minimum expression ataupun expression yang paling ringkas yang kita boleh dapat menggunakan K-map. So kita boleh nampaklah perbezaan. Yang pertama tadi expressionnya sangat panjang, mengandungi 11 produk. Minimum expression hanya mengandungi 3 produk dan ianya lebih ringkas. Okay, dan kita boleh lihat B, A, C, A, C, D. Okay, kita boleh lukis logic gate diagram yang lebih ringkas. Okay, mari kita buat sedikit latihan. Okay, 3 variable. Okay, kita ada 1, 2, 3. Jadi kita boleh tulis sebagai okay, kita boleh tulis AB. AB ni adalah grup yang pertama, yang ini AB. Kalau boleh saya lukiskan AB. Okay, sebab apa C tak ada? Sebab C mengandungi kedua-duanya 0 dan 1. Kemudian grup yang kedua, okay, BC. Okay, A mengandungi keduanya 0 dan 1. Jadi ini adalah grup yang kedua. Dan grup yang ketiga 0, 0, 0 dan 1 sahaja. Jadi dia mengandungi ketiga-tiga input, iaitu A bar, B bar dan C bar. Okay. Okay, kita tengok K-map yang kedua. B bar tambah A bar, C bar tambah AC. Jadi kita ada satu grup yang pertama, grup yang kedua dan grup yang ketiga. Kita tengok grup yang pertama terlebih dahulu. Grup yang pertama mengandungi 0, 0, 01. Kita tahu C dia mengandungi kedua-duanya 01. Okey. Jadi C kita tak perlu masukkan. Kemudian kita tengok sebelah kiri kita ada A, ada 0 dan 1. Jadi A pun kita tak perlu masukkan. Yang tinggal hanyalah B. Okey, B 0, 0. Jadi kita akan dapat produk dia adalah B bar. Okey, ini adalah untuk yang pertama B bar. Okey, kemudian grup yang kedua, kumpulan yang kedua adalah A bar C. Okay, A bar C maksudnya dia adalah kumpulan yang ini, di mana nilai B mengandungi kedua-dua 1 dan 0. Jadi kita boleh hapuskan B, tinggal nilai A dan C. Nilai A adalah 1, nilai C adalah 1. Okay, kita akan dapat grup yang kedua, A, C. Dan seterusnya grup yang ketiga. Okey, kita ada nilai B kedua-duanya 0 dan 1. Kita tinggal nilai A 0 dan nilai C 0. Jadi ini adalah grup yang ketiga, A bar, C bar. Okey, A bar, C. Okey, latihan seterusnya. 4 variable. Okey, kita ada 1, 2, 3. 3 grup, sepatutnya kita ada 3 produk. Jadi apa yang kita akan dapat? Okey, yang pertama kita akan dapat A bar B. Okey, kita tengok grup yang pertama dulu Kita tengok grup yang pertama yang mengandungi 4 mengandungi 4 sel. Okey, yang mengandungi 4 sel ni kita tahu input mana yang kita boleh hapuskan. Kita tengok di atas 2, di kiri pun ada 2. Jadi kita boleh tengok C, antara C dengan D akan salah satu akan dihapuskan. Yang mana satu akan dihapuskan, kita tengok 0 dan 1. Maksudnya D. Okey, D akan dihapuskan. C kekal sebagai 0, 0, C bar. Kemudian sebelah kiri kita ada B 0, 1. Jadi B akan dihapuskan, A bernilai 0. Jadi kita akan dapat produk untuk grup yang pertama ini adalah A bar
dan C bar. So ini adalah A bar dan C bar. Seterusnya kita tengok grup yang kedua. Okey, kita tengok semuanya berada bersebelahan sebegini. Okey. Jadi kita tahu C dan D kedua-duanya kedua-duanya boleh dihapuskan, okey, sebab mengandungi komplement dan unkomplement untuk C dan D. Jadi kita boleh hapuskan C dan D dan tinggal A, B sahaja. Yang mana A nilai dia kosong dan B nilai dia 1. So kita akan dapat A bar B. So ini kita akan dapat A bar B. Dan yang seterusnya kita hanya ada dua sahaja. Dua sel sahaja dalam grup yang ketiga. 1 kosong. So ini kekal A B bar. Kemudian di sini kita ada CD. Okey, CD 0111, di mana nilai C ada kedua-duanya 0 dan 1. Jadi kita boleh hapuskan C, tinggal D sahaja dengan nilai 1. Jadi kita akan dapat A B bar D. Okay. A B bar D. Okey, dan seterusnya. Okey, sama juga. Kali ini kita ada 8. Okay, grup yang pertama ada 8. Jadi produk dia hanya adalah satu variable sahaja. AB akan dihapuskan. Okay, AB dihapuskan. Okay, jelas di sini. Kemudian CD, kita tengok CD, mana satu yang akan dihapuskan? Kita tengok D00. Jadi D akan kekal, C01. So C akan dihapuskan. Jadi tinggal D0 saja, bermaksud D bar. So ini adalah grup yang pertama, D bar. Kemudian kita ada grup yang kedua, ada 4. 0 AB. Kalau kita lihat di sini A01, maksudnya tinggal B sahaja. Kemudian di sini kita ada 0001, kita boleh hapuskan D sebab dia mengandungi kedua-duanya 0 dan 1. Jadi tinggal C sama dengan 0 ataupun C bar. Jadi kita dapat B C bar, produk yang kedua untuk grup yang kedua. Dan yang ketiga, grup ketiga, kita akan dapat A B bar C. A B bar C. Okey. Jadi ini adalah latihan. Boleh buat. Okey, kita juga boleh melakukan pemetaan K-map terus daripada truth table. Jadi kalau kita ada truth table sebegini, A, B, C dan output dia X. Okey, 000, output dia 1. 001, output dia 0. Kita boleh terus ambil nilai 1 daripada truth table ni dan kita petakan terus ke dalam K-map seperti ini. Okey, 110 di sini, 111 di sini. Okey, dan kita boleh terus dengan langkah yang seterusnya melakukan pemetaan. Okey, kita petakan dia dalam satu grup. Okey, ini grup yang pertama. Okey, grup yang kedua dan grup yang ketiga. Okey. So kita akan dapat ekspresi yang lebih ringkas lah. Asalnya dia ada 1, 2, 3, 4 produk, tapi sekarang kita akan dapat 1, 2, 3 produk saja. Okey. Okey, itu saja untuk ulang kaji K-map. Jadi sebarang soalan boleh tanya. Terima kasih.